Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua hadirin. Terima kasih guru kasihi dan saudara-saudari dihormati yang tidak lari dari landasan waktunya. Tampilnya, kami selaku anak Nusa menggempal segenggam harapan. Menjunjung seribu impian menerusi setunhan rasa topik hari ini kita akan berbunyi tentang tajuk isu globalisasi iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Sekarang, presentation kita, kami akan bermula. Selamat sejahtera, Sir. Saya Valerie Leong. Saya akan membentangkan pendahuluan. Coronavirus COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. Wabak merembak ke 200 negara dengan mencapai angka 2 juta kes jangkitan dan termasuk 1,423 kematian dalam tempoh 4 bulan. Kes-kes dan jumlah kematian yang melambung tinggi membimbangkan semua rakyat di seluruh dunia. Krisis COVID-19 semakin buruk dan ia tidak hanya berpengaruh pada kesihatan masyarakat, malahan ia merajai kondisi perekonomian, pendidikan dan kehidupan sosial terhadap masyarakat yang berada di seluruh dunia. Dengan ini, untuk menghentikan penyebaran virus dengan cepat, semua rakyat harus duduk di rumah dan mematuhi langkah-langkah atau tindakan tegas yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia agar dapat membendung wabak COVID-19 dengan secara pragmatik. Dengan demikian, semua sektor ekonomi, industri dan sekolah tidak dibenarkan beroperasi dan dipaksa tutup sehingga tamat pelaksanaan Pemerintahan Kawalan Pergerakan PKP. Oleh itu, banyak negara didobrak gelombang ketiga pandemik COVID-19 yang menimbulkan negara terus berhadapan ketidakketentuan. Bukan itu sahaja, sektor pelancongan dan sektor-sektor berkaitan juga terganggu kerana pelancong asing tidak dapat melancong dan masuk ke dalam negara dan ia menjejas pelancongan, industri dan ekonomi. Semua pelajar harus belajar di rumah melalui saluran talian. Isu-isu COVID-19 ini yang berleluasa membawa banyak masalah dan halangan kepada semua negara dan rakyat. Persoalan yang berlega-lega dalam benak minda kita adalah apakah latar belakang terbentuknya COVID-19, punca-punca dan kesan terhadap kehidupan sosial pelajar. Terima kasih, kami akan meneruskan pembentang ini. Khabar tentang asal SARS-CoV-2 ini yang paling terkenal ialah virus ini disebar secara langsung daripada haiwan liar kepada manusia. Dalam bahasa Wuhan, terdapat gerai yang menjual haiwan liar. Kecurigaan perbawa penyakit yang paling besar merupakan kerana bahan genetik SARS-CoV-2 serupa dengan bahan genetik dalam sesuatu coronavirus yang menjangkitkan kelawar. Saya akan menjelaskan 4 variasi SARS-CoV-2 baru yang dikenali baru-baru ini dan vaksin untuk menjangkiti. Variasi Delta SARS-CoV-2 yang membawa maut yang terbanyak dikenali di India pada kali pertama. Peluang orang muda menjangkiti COVID-19 yang dibawa oleh variasi Delta SARS-CoV-2 ini lebih tinggi berbanding dengan variasi lain dengan penularan yang lebih tinggi berbanding dengan variasi yang lain. Vaksin seperti Pfizer dan Moderna dapat melemahkan penularannya. Variasi Alpha SARS-CoV-2 ditemui pada kali pertama di British. Variasi ini telah meningkatkan kadar kemasukan hospital dan kadar kematian walaupun tidak mengerukkan simptom COVID-19. Pesakit diperhatikan bahawa mempunyai virus yang lebih banyak dalam badan mereka. Pesakit berpeluang untuk menghilangkan penggunaan paru-paru mereka disebabkan oleh penjangkitan virus ini. Virus beta SARS-CoV-2 ditemui pada kali pertama di Afrika Selatan. Variasi SARS-CoV-2 ini lebih mudah untuk menular. Vaksin seperti Moderna dan Pfizer dapat mengurangkan simptom yang dibawa oleh kedua-dua variasi ini. Walau bagaimanapun, kedua-dua variasi ini tidak mempunyai penularan dan penjangkitan yang setinggi dengan variasi Delta. Variasi Gamma SARS-CoV-2 yang dikenali di Brazil. Kajian menunjukkan bahawa variasi ini dapat menjangkitkan orang yang telah mendapat vaksin dan orang yang telah sembuh daripada kesakitan COVID yang lalu. Variasi ini tidak mempunyai maklumat untuk mencari cara untuk dicegah. Tidak ada vaksin yang kesan untuk menghapus atau mengurangkan simptom yang dibawa oleh variasi ini sehingga hari ini. Pertahanan variasi ini memang memerlukan imuniti yang kuat dan vaksin yang berkesan. Terima kasih. Terima kasih Kaiping. Nama saya Cikang. Saya akan bertunjuk tentang punca-punca COVID-19. Menurut punca-punca COVID-19, kita boleh berasingan kepada beberapa perspektif. Coronavirus adalah daripada keluarga virus yang selalu menjangkiti haiwan seperti kelawar, unta, kucing dan ular. Pada awal 2020,
Hal ini dikatakan demikian kerana pada mulanya kebanyakan daripada mereka yang dijangkiti penyakit dapat mempunyai sejarah pergi ke pasar di Wuhan yang dapat menjual makanan eksotik termasuk kelawar. Di samping itu, punca COVID-19 juga boleh dilihat dari perspektif yang lain. Virus tersebut boleh merebak daripada setiap satu lain dari mulut atau hidung pesakit yang dijangkiti dalam cara cecair kecil apabila mereka mengalami batuk, bercakap atau bernafas. Coronavirus dari zara-zara pesakit akan terdiri daripada titasan pernafasan yang lebih besar kepada orang lain yang mempunyai imuniti badan yang lebih lemah. Bukan itu sahaja, coronavirus juga boleh merebak dalam persekitaran dalaman yang kurang pergudaran atau sesuatu tempat yang sesak. Jika dilihat dari sudut yang lain, orang ramai juga mungkin dijangkiti COVID-19 dengan menyentuh permukaan yang telah dicemari oleh virus apabila menyentuh mata, hidung atau mulut mereka tanpa membersihkan tangan. Oleh itu, saya akan menyembahkan kepada penyampai yang berlaku. Winning. Terima kasih. Okey, kesan COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Sebelum melaksanakan PKPP, pelajar kolej sudah biasa dengan persekitaran fizikal khusus pembelajaran bilik darjah, serta jadual waktu dan peraturan harian yang memerlukan mereka menghadiri kursus tertentu. Bagaimanapun, selepas PKPP, semua murid digalakkan menjalankan pembelajaran secara maya di rumah. Pelajar hanya perlu tinggal di rumah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran yang santai tanpa mengira persekitaran formal yang dihadapi oleh universiti. Sebagai contoh, mereka boleh membuka komputer riba mereka dengan pakaian yang selesa dan bersedia untuk kelas. Oleh itu, ia akan menyebabkan pelajar mula malas dan tidak bersemangat kerana terlalu tidak selesa dengan persekitaran keluarga. Oleh itu, kebanyakan bahan rujukan pelajar boleh dicari melalui internet. Menurut kajian yang dijalankan oleh Projek Literasi Maklumat, hanya 9% pelajar menggunakan perpustakaan kampus untuk mendapatkan sumber rujukan. Peratusan selebihnya hanya digunakan untuk mengakses internet dan menggunakan peralatan percetakan. Selain kaki tangan dalam bidang perubatan dan jabatan kerajaan, semua sektor masyarakat digalakkan untuk duduk di rumah dan mengelakkan tempat awam. Aktiviti kumpulan dan kajian lapangan meningkatkan risiko pendedahan kepada gejala COVID-19 kerana kajian lapangan dijalankan di kawasan berisiko tinggi penyakit itu. Oleh itu, aktiviti sebegini tidak digalakkan dalam tempoh PKPP. Situasi pengasingan menyehatkan berlakunya aktiviti tersebut dan menjejaskan pelajar yang perlu menjalankan aktiviti kerja lapangan. Tambahan pula, ini boleh menjejaskan mentaliti seseorang apabila kita tidak menyadarinya kerana penjarakan sosial bukan sahaja menguji keupayaan untuk bekerjasama antara orang. Ia juga boleh menyebabkan pelbagai kesan pada kesihatan mental seperti ketakutan, kebimbangan, kesedihan dan kemurungan. Terima kasih. Terima kasih Winning. Kami menggunakan Google Form kerana Google Form adalah percuma untuk mengumpul data dan maklumat. Google Form dapat membawa kemudahan kepada penyelidik kerana soalan-soalan yang terdapat dalam Google Form akan dianalisis secara automatik selepas menerima maklum balas. Google Form juga memberi kemudahan kepada orang yang mengisi dan menjawab borang kerana mereka hanya menaik dengan menggunakan telefon pintar mereka dan tidak perlu menulis menggunakan pen atau pensel. Tambahan pula, Google Form juga mudah bagi penyelidik untuk menyediakan borang dan tinjauan. Sebenarnya, terdapat banyak jenis pertanyaan yang dapat digunakan dalam Google Form, iaitu jawapan pendek, jawapan dalam perenggan, pilihan ganda, kotak centang, skala linear dan grid pilihan ganda. Oleh itu, penyelidik dapat menyediakan pelbagai jenis pertanyaan bagi pelbagai soalan yang berbeza. Sasaran tinjauan kami adalah semua pelajar-pelajar. Tujuan soalan-soalan yang disenarai di dalam borang adalah untuk menyiasat kefahaman pelajar-pelajar tentang wabak COVID-19 dan keadaan pelajar-pelajar yang belajar secara talian. Soalan-soalan di dalam bahagian C dapat memahami situasi dan kesusahan pelajar-pelajar semasa belajar secara talian. Dalam bahagian D,
Kita juga dapat memahami perasaan dan suasana hati pelajar-pelajar yang ingin kembali ke sekolah dan belajar secara bersemuka dan fizikal. Terima kasih. Terima kasih Wei Song. Seterusnya saya dan Wei Ming akan membentangkan tampatan kajian yang diperoleh daripada Google Form. Jumlah responden dalam tampatan kajian ini mempunyai 56 responden. Secara butiran, majoriti orang adalah berumur 19 tahun, iaitu 24 orang. Bagi tahap pengajian, terdapat 4 jenis tahap pengajian, iaitu sarjana muda, SPM, STPN, asasis, kursus praktikal, dan 6 orang ialah tahap pengajian lain-lain. Seterusnya, adakah wabak COVID-19 membawa kesan yang serius terhadap kehidupan kita? So, bagi soalan ini, 47 orang sangat bersetuju bahawa wabak COVID-19 telah membawa kesan yang serius terhadap kehidupan kita dan hanya 1 orang sederhana setuju bahawa dengan lisi tersebut. So, seterusnya, apakah punca-punca yang menyebabkan kesebaran wabak COVID-19? Bagi soalan ini, seramai 23 orang responden memilih rakyat yang kurang kesedaran dan tidak berdisiplin, dan hanya sekurang-kurangnya 4 orang berasa wabak COVID-19 berpunca daripada pengurusan kerajaan yang tidak sesuai. Selain itu, adakah pandemik COVID-19 lebih teruk daripada wabak penyakit lain? So, bagi soalan ini, 39 orang berasa pandemik COVID-19 lebih teruk daripada wabak penyakit lain. Tetapi 17 orang berasa bahawa pandemik COVID-19 adalah tidak teruk daripada wabak penyakit lain. So, seterusnya, sepanjang masa wabak COVID-19, terdapat 55 orang responden belajar melalui internet. Walaupun hanya 1 orang responden tidak belajar melalui internet. So, seterusnya, apakah masalah-masalah yang menghadapi semasa belajar secara tarian? Seramai 25 orang responden menghadapi masalah tidak dapat fokus semasa belajar secara tarian. Seterusnya, hanya sekurang-kurangnya 5 orang responden menghadapi masalah tentang sambungan internet yang teruk dan 4 orang menghadapi masalah lain-lain. Seterusnya, saya akan luluskan bahagian seterusnya kepada Wei Ming. Terima kasih Jinyi. Sekarang saya akan teruskan pembentangkan saya. Bagi soalan ini bertanya, adakah Anda suka belajar secara talian? Maklumat dalam tinjauan ini menunjukkan bahawa 24 responden suka belajar secara talian, tetapi terdapat 32 responden tidak suka belajar secara talian. Soalan seterusnya bertanya, mengapakah Anda tidak suka kelas dalam talian? Terdapat 25 orang menyatakan bahawa mereka suka dalam kelas dalam talian, tetapi hanya 7 orang responden disebabkan oleh isu teknikal semasa belajar secara talian, mereka tidak suka kelas dalam talian. Soalan seterusnya ialah, adakah Anda berasa kelas fizikal lebih baik berbanding dengan kelas dalam talian? Terdapat 43 responden berasa kelas fizikal adalah lebih baik jika berbanding dengan kelas dalam talian. Walau bagaimanapun, terdapat juga 13 responden berasa kelas dalam talian lebih baik daripada kelas secara fizikal. Soalan seterusnya bertanya, mengapakah Anda berasa kelas fizikal lebih baik? Terdapat 28 orang responden berasa ada lebih banyak perbincangan antara rakan dalam kelas fizikal, tetapi hanya 1 orang responden sukakan kelas fizikal kerana kawan-kawannya ada untuk memberi sokongan moral. Soalan seterusnya bertanya, pada pendapat Anda belajar secara talian atau belajar secara fizikal dalam kelas akan membawa kesan yang baik dan efektif terhadap belajar-belajar. Terdapat 84% responden berasa belajar secara talian akan membawa kesan yang baik dan efektif terhadap belajar-belajar. Tetapi 16% responden berasa belajar secara fizikal dalam kelas akan membawa kesan yang baik dan efektif terhadap belajar-belajar. Soalan seterusnya bertanya, aktiviti kurikulum secara atas talian dapat memberi impak positif terhadap kehidupan sosial belajar. Terdapat 31 orang responden setuju bahawa aktiviti kurikulum secara atas talian dapat memberi impak positif terhadap kehidupan sosial belajar, tetapi
20 orang responden tidak bersetuju. Soalan akhirnya bertanya, sebagai seorang pelajar, bilakah anda harap pulang ke sekolah untuk belajar? Terdapat 21 orang harap boleh pulang ke sekolah dalam 6 bulan, tetapi hanya 8 orang responden tidak harap untuk pulang ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih Wei Ming. Sekarang Venice dan saya akan menunjukkan kepada bahagian perbincangan. Pertama, izinkan saya bercakap tentang latar belakang perbincangan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit berjangkit. Asal-usul COVID-19 adalah haiwan liar, tetapi ini adalah khabar anjing. Kadar jangkitan virus COVID-19 semakin tinggi. Kini kita hanya boleh membangunkan vaksin yang lebih berkuasa untuk membantu kita melawan virus. Apa yang ingin saya bincangkan seterusnya ialah sebab kewujudan COVID-19 kerana manusia telah memakan kelawar pembawa virus yang telah menyebabkan wabak semasa. Virus ini boleh merebak melalui udara selagi pembawa batuk atau bersin di satu tempat. Orang di sekelilingnya mungkin dijangkiti. Bukan itu sahaja, ketidakpatuhan orang ramai terhadap SOP dan vaksin juga menjadi punca jangkitan COVID-19. Malah orang yang telah divaksin telah boleh 100% pasti bahawa mereka tidak akan dijangkiti COVID-19. Tetapi selagi anda mengikuti SOP dan vaksin, anda boleh menjaganya. Perkara terakhir yang saya ingin bincangkan ialah kesan COVID-19 terhadap hidup sosial pelajar. Pelajar tidak boleh berinteraksi dengan guru seperti biasa. Selain itu, khusus dalam talian menyukarkan pelajar untuk berkawan. Kerana semua orang tidak dapat membuat hubungan mata, mereka akhirnya menjadi tidak biasa. Bukan itu sahaja, COVID-19 juga boleh menjejaskan mentaliti seseorang. Ini menyebabkan mereka menjadi lebih menyepi, cemas dan tertekan. COVID-19 juga menghalang pelajar daripada berintegrasi ke dalam masyarakat dan meningkatkan tekanan pelajar. Di samping itu, saya akan menyerahkan perenggan seterusnya kepada Venice. Terima kasih. Terima kasih Yushi. Selamat sejahtera Encik. Sekarang saya Venice Wong akan menyambungkan pembentangan tentang perbincangan. Pertama sekali, pandemik COVID-19 telah menghalangkan para pelajar untuk melakukan co-curriculum di sekolah. Dengan itu, ceramah atau aktiviti dalam talian telah menggantikan co-curriculum secara fizikal. Selain itu, para pelajar hanya dapat bertemu rakan baharu dalam talian. Tuntasnya, para pelajar boleh berkomunikasi dan bertemu rakan-rakan baharu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter. Walau bagaimanapun, mereka mesti berhati-hati untuk bertemu dan berkomunikasi dengan rakan-rakan atas talian supaya maklumat peribadi seperti alamat rumah, kad pengenalan dan informasi bank tidak dibocorkan atau disalahgunakan. Para pelajar juga digalakkan untuk menyertai aktiviti sosial atas talian seperti ceramah motivasi, ceramah tentang akademik dan aktiviti bankil supaya dapat bertemu rakan-rakan baharu, mengurangkan kebosanan di rumah dan memanfaatkan masa lapang. Akhir sekali, aktiviti sosial universiti juga dijalankan atas talian. Misalnya, orientasi, convocation, dan club day dijalankan atas talian melalui aplikasi seperti Facebook, Zoom, atau Microsoft Teams. Aktiviti kelab persatuan dan kesukanan juga dijalankan atas talian. Setakat sahaja atas penyampaian tentang perbincangan, seterusnya, saya ingin menjemput Joan untuk membentangkan kesimpulan. Terima kasih. Kesimpulannya, penyakit COVID-19 telah mula merebak, menyebabkan pengisytiharan darurat di seluruh dunia demi menangani pandemik. Hal ini telah pun memberi kesan kepada pelajar akibat penjagaan sosial dan pembelajaran atas talian. Misalnya, kekurangan motivasi dan semangat para pelajar dari segi pembelajaran, akibat suasana rumah yang menjadi penggangguan dan kebosanan kelas yang diajar tanpa interaksi. Terdapat juga pelajar yang menghadapi masalah berhubung dan berkawan dengan rakan sekelas akibat pembelajaran atas talian, manakala kebergantungan para pelajar terhadap teknologi dan kemudahan atas talian telah pun meningkat. Oleh hal yang demikian, setiap pihak termasuk pihak universiti dan ibu bapa perlulah menggambling tenaga untuk memberikan suasana yang sesuai dan memanfaatkan kepada pelajar sekalian semasa belajar dan berusaha meningkatkan semangat mereka melalui interaksi dan aktiviti atas talian.
Sekian sahaja pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.